إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah pada malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan segala kerja buat kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita tengok sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Dan kita sambung pada ibarat yang berikutnya. Dan kita telah pun sampai kepada akhir daripada tajuk ni, insya-Allah. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa idza nazarta ilal mawjudati, dia kata, dan apabila engkau melihat kepada al-mawjudat, maknanya segala yang ada, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pada masa itu macam mana cara kita melihat kepada semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia kata fanzur ilaiha nazaral mustadilla biha, maka hendaklah dilihat kepada segala yang ada itu dengan pandangan mustadilla biha, dengan pandangan dia mendapatkan dalil dengannya.
Dan tuan, biarlah kita pandang segala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ni menambahkan lagi keimanan kita, menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jangan kita tengok pada semua yang ada ini hanyalah dengan pandangan biasa. Malah disebut oleh Nabi SAW, antara mata yang tidak diberikan manfaat oleh Allah, dan tuan, ni mata yang tak disukai oleh Allah. Lagu mana? Bila mana dia melihat kepada sesuatu, maka matanya menjadi keras, kata Nabi. Dan tuan, apa dia maksud daripada mata keras? Maknanya dia melihat kepada alam ini tidak menambahkan apa-apa pada hati dia. Dan tuan, dia tengok macam biasa saja. Dia tengok pada ayat laut, tak menambahkan keyakinan dia kepada Allah. Dan tuan, dia melihat kepada benda yang dijadikan oleh Allah, pokok-pokok, batu-batu, dan tuan, tak menambahkan keimanan dia langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka mata yang seumpama tu adalah mata yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sepatutnya bila kita tengok kepada benda-benda yang dijadikan oleh Allah mustadillah, dia mendatangkan dalil kepada kita. Dan tuan, sebab itu disebutkan oleh ulama tafsir, sesungguhnya iman dan taqwa itu dapat kita tambahkan melalui pemerhatian dia kepada alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, tapi jenis mata keras ni, dia tengok pokok hanya sekadar sebatang pokok. Dan tuan, dia tengok ayat laut hanyalah menenangkan mata dia, tak menambahkan apa-apa pun pada hati dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, fanzur ilaiha nazaral mustadilla biha ala kamali qudrati mujidiha. Dia kata, maka hendaklah dia melihat kepada semua yang diadakan oleh Allah dengan pandangan yang mana dia mendapat dalil ala kamali qudrati mujidiha, sempurnanya kuasa yang mengadakannya. Dan tuan, siapa dia yang mengadakan alam ni? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, siapa dia yang menjadikan segala-gala benda di langit sana maupun di bumi ni? Dan tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata badi'us samawati wal ard, kata Allah. Maka dialah yang menjadikan langit dan juga bumi, dan apa-apa di antara keduanya, semuanya itu adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kalaulah dia pandang macam tu, maka semakin bertambahlah keimanan dia dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, wal'iyazubillah, tapi ada orang, tuan, yang setelah daripada mana dia melihat segala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia semakin kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia menceritakan kepada penduduk Mekah
Dan tuan dia cerita, malam tadi aku pergi Palestin, kemudian naik ke langit, lepas tu balik semula ke kota Mekah ini. Dan tuan, lalu Nabi SAW dia diajukan dengan beberapa soalan. Antaranya, "Hei Muhammad, kalau betul lah engkau diperjalankan oleh Allah malam tadi, pasti engkau akan nampak satu kabilah, yang mana kabilah ni dia daripada Palestin dalam perjalanan nak balik ke kota Mekah. Dan kalau tak ada apa-apa, maka ketika matahari terbit, dia akan muncul di bukit tersebut." Dan tuan, orang tanya dengan Nabi SAW. Orang tanya dengan Nabi, "Aku nak tanya dengan kamu, unta yang paling depan sekali, unta tu warna apa?" Dan tuan, sebab pada masa Nabi balik tu, kebetulan ada orang yang daripada Palestin balik semula ke Mekah. Dan tuan, dia sampai sekali dengan Nabi SAW. Dan tuan, Nabi cerita satu-satu apa yang dia nampak dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Dan tuan, tapi bila Nabi berikan jawapan yang betul, yang tepat, mereka tetap kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, mereka tanya pula lagi, "Kalau betul lah kamu pergi ke Masjidil Aqsa, pintu dia dekat mana? Kemudian ada berapa banyak tingkap di masjid tersebut?" Dan tuan, Nabi dapat jawab dengan tepat. Dan tuan, mereka kata bahawa Nabi SAW telah pun menggunakan sihir. Dan tuan, mereka tetap tak mau nak beriman dengan Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ini semua adalah mata-mata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana tidak melihat sesuatu itu dengan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah dia dilihat dengan apa? Kamali qudrati mujidiha. Kamu kena tengok kepada alam ini, maka kamu teringat kepada kesempurnaan kekuasaan yang menjadikan dia. Dan siapa yang menjadikan seluruhnya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tengok macam mana begitu hebatnya planet-planet yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kullun yajri ila ajalin musamma." Kata Allah, semua planet-planet itu, kata Allah, dia berjalan adalah mengikut paksinya. Dan tuan, dia berjalan mengikut jalan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia tak belaga. Dia tak belaga. Berapa lama dah planet-planet itu ada di atas. Dan tuan, berapa lama dah mereka berpusing macam tu. Dan tuan, semuanya mengikut jalan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tak berlaga pun antara satu sama lain. Dan tuan, kalaulah dia tengok semuanya ini dengan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan lagi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Imam Al-Haddad kata lagi, "Fa inna jami'al mawjudati," sesungguhnya semua benda-benda yang ada ini. Dan tuan, semua benda yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan tuan, masya-Allah, hebatnya pada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu kita tengok
sejak kebelakangan ni, ada orang yang dia jumpa ikan contohnya yang dia tak pernah tengok pun sebelum ni. Dan tuan, ada macam-macam kejadian semenjak akhir ni yang pelik-pelik, yang kita tak pernah tengok dan tak pernah berlaku pun sebelum daripada ni. Dan nak menunjukkan apa? Begitu hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau dia tengok saja-saja macam tu, dan tuan, dia tak tambahkan apa-apa pada hati kita. Tapi kalau dia muhasabah, dan tuan, dia tengok di situ tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia memberi faedah bertambahnya iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, fa inna jami'al mawjudati, maka sesungguhnya segala hak yang ada ni, tunadi bilisani haliha nidaan, dia kata, maka semuanya itu dia memanggil dengan satu panggilan. Tuan, yang ni siapa ni? Tuan, segala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ni, dia duk dengar adanya panggilan-panggilan. Tuan, ni bahasa Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Kalaulah, dia kata, kamu semua tengok benda-benda ni dengan melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dengar semuanya itu memanggil dengan satu panggilan. Tuan-tuan, siapa yang dengar panggilan ni? Yasma'uhu ahlul qulubil munawwarah. Yang mendengar panggilan itu hanyalah orang-orang yang hatinya munawwarah, yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim ni dia digelar dengan Khalilullah. Dan apa dia makna Khalilullah? Dia adalah teman rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia adalah kawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna Khalilullah. Dan tuan, pasal apa Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia dapat gelaran tu? Dan tuan, masya-Allah, Nabi Ibrahim ni kalau dia tengok langit, dia akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Nabi Ibrahim kalau dia tengok daun-daun yang berada di pokok-pokok, dan tuan, dia akan memuji keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau dia tengok kepada kambing peliharaan dia, dan tuan, dia akan bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu dia pun digelar sebagai Khalilullah, kawan baik ataupun teman rapat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, masya-Allah, ni Nabi Ibrahim, semua benda ni yang dia nampak semuanya adalah di bawah daripada kekuasaan Allah. Dan tuan, bila mana kita tengok segala sesuatu ni, di situ adanya kekuasaan Allah, di situ menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, dia kata apa? Tuan-tuan, Sayyidina Ali ni dia adalah orang yang tidak pernah rasa takut dengan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak boleh kita berasa takut, agak-agak aku boleh makan tak? Esok ni nak jadi apa? Tuan-tuan, esok tak sampai lagi fikir dah. Tuan-tuan, dia punya kerisauan dia tu macam dia dah ada pada hari esok.
Tuan-tuan, tapi Sayyidina Ali tidak. Tuan-tuan, ni orang-orang yang bila mana dia tengok segala benda itu sempurnanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini juga menandakan sempurnanya makrifah seseorang. Maknanya dia kenal sungguh kepada pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kata Al-Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Zunnun Al-Misri kata apa? Dia kata tanda orang ni dia kenal dengan Allah Ta'ala. Dan ni tanda dia. Dan makna kenal bukan bermakna macam kita kenal pada saudara kita. Bukan macam tu. Makna kenal dengan Allah Ta'ala bukan macam ayah kenal pada anak dia, anak kenal kepada ibu bapa dia. Bukan macam tu. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana Allah Ta'ala dia bukannya lagu makhluk. Tuan-tuan, dia bukan macam makhluk. Tuan-tuan, dia bukannya jirim, dia bukannya apa-apa. Ni Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dia kata laisa kamitslihi syai'. Allah Taala itu dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan, Nabi itu macam mana kita nak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah melalui keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Zunnun Al-Misri dia kata, orang yang kenal dengan Allah Taala pertama, segala yang dia nak minta, dia akan minta dengan Allah Taala. Dan mana-mana pandangan dia yang dia tengok, di situ dia akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, segala apapun masalah yang dihadapi oleh seseorang, dia akan mengembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Kehidupan dia yang dia nampak tak ada lain. Tuan-tuan, yang dia nampak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata Imam Al-Haddad, takkan dengar ni benda-benda yang ada ni semuanya memanggil dengan suatu panggilan yang tak boleh didengari oleh semua orang. Yang dengar siapa dia? Yasma'uhu ahlul qulubil munawwarah. Yang dengar tu orang-orang yang hati dia diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hati bersih, dia mudah untuk dimasuki dengan hidayah Allah. Tuan-tuan, orang yang hati elok mudah dimasuki dengan ilmu-ilmu Allah. Tuan-tuan, sebab itu Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dia letakkan syarat. Tuan-tuan, Imam Al-Haddad letakkan syarat. Dia kata, siapa-siapa yang nak menerima anugerah ilmu daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, siapa-siapa dia yang nak menerima segala petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dia. Tuan-tuan, nak masuk benda ni semua, kata Imam Al-Haddad, hendaklah dia menyucikan bekasnya. Tuan-tuan, bekas ni apa dia? Maksud bekas dekat sini, hendaklah dia menyucikan hati dia. Tuan-tuan, masya-Allah, tuk kenali rahimahullahu taala. Tuan-tuan, tuk kenali, tuan-tuan, benda yang dibuat oleh tuk kenali ni, kadang-kadang kita pun berasa macam aku pun tak boleh nak buat. Tuan-tuan, tuk kenali, masya-Allah, dia ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Tuk kenali, tuan-tuan, dia berjalan ni tak guna kasut, dia tak guna slipper, dia tak guna. Dia berjalan tu dengan kaki ayam, dia tak guna kasut langsung. Tuan-tuan, cerita ni saya dapat masa mengaji di Pondok Kelantan dulu. Kawan-kawan Kelantan ni cerita benda tu. Kemudian yang kita baca daripada buku-buku pun
yang tu jugalah yang diceritakan. Tuan-tuan, jadi matching dengan cerita yang kita dapat daripada kawan-kawan kita ni di pondok dulu. Tuan-tuan, jadi Tok Kenali ni dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki dia sakit. Kaki dia sakit. Kaki sakit ni sampai di situ tu ada ulat dekat kaki dia. Tuan-tuan, tapi masa dia nak ambil air sembahyang, dia keluarkan semua ulat tu, dia asingkan ulat tu. Lepas-lepas dia dah berwuduk dah, kemudian dia dah sembahyang dah. Tuan-tuan, dia pergi ambil apa ni ulat tu, letak balik dekat kaki dia. Tuan-tuan, orang tanya dengan dia, orang tanya dengan Datuk Guru, pasal apa buat macam tu? Tuan-tuan, maka Tok Kenali kata apa? Ulat pun nak makan juga. Biar pilah yang tu rezeki dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya bukannya nak suruh tuan-tuan pergi ambil ulat letak kat kaki macam tu. Tuan-tuan, kita ada banyak lagi benda-benda baik yang kita boleh buat. Tapi kita nak ambil pengajaran daripada cerita ni, macam mana satu orang ni dia boleh ambil ulat tu balik, letak pada kaki dia, dan dia boleh fikir kerana inilah dia rezeki yang diberikan oleh Allah kepada ulat tersebut. Tuan-tuan, sehingga kan dia berasa malu nak alihkan ulat-ulat tersebut. Kenapa? Dia duk rasa itulah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada ulat-ulat tersebut. Tuan-tuan, kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, panggilan ni tak akan dapat didengari melainkan siapa? Yasma'uhu ahlul qulubi al-munawwarah, mereka yang terdiri daripada orang-orang yang hati dia diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. An-naziruna binurillahi, mereka melihat itu adalah dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang-orang yang beriman pada Allah, orang-orang soleh, tuan-tuan, mereka semuanya tengok ni adalah dengan cahaya hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW kata, ittaqu firasyatal mu'min li'annahum yanzurun binurillah. Tuan-tuan, Nabi kata, hendaklah kalian berhati-hati dengan pandangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, pasal apa kita kena hati-hati dengan pandangan orang yang beriman pada Allah ni? Tuan-tuan, kata Nabi SAW, li'annahum yanzurun binurillah, kerana mereka itu melihat dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, satu hari Imam Abu Hanifah dia kata pada satu orang budak. Tuan-tuan, budak ni Masya Allah, dia taat pada mak dia. Lalu dia pun bekerja dengan mak dia, tolong mak dia. Tuan-tuan, mak dia buat kerja apa? Mak dia buat kerja pintal benang. Tuan-tuan, pada zaman dulu benang ni sangat diperlukan untuk membuat baju. Tuan-tuan, jadi dia kerja tu pintal benang tu. Akhirnya Imam Abu Hanifah kata kepada mak budak ni, dia kata apa? Wahai ibu, dia kata, jaga anak kamu elok-elok. Kalau boleh, jangan bagi dia kerja ni. Kamu hantar dia mengaji agama, kerana pada satu hari nanti dia akan jadi orang yang menjadi rujukan di dalam bidang agama. Tuan-tuan, kemudian apa lagi? Imam Abu Hanifah kata, dan satu masa nanti, kerana dengan kealiman dia,
dia akan memakan kuih yang diperbuat daripada faluzah. Kata faluzah ni, dia sejenis kuih yang sangat istimewa, hanya dihidangkan kepada pembesar-pembesar pada zaman Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, tapi itulah mak budak ni dia pi marah balik semula kepada Imam Abu Hanifah. Hang tak usah nak buat cerita, dia kata. Kalau anak aku mengaji agama, siapa nak tolong aku kerja? Kalaulah anak aku pi mengaji agama, nanti esok kalau aku mati nanti, macam mana dia nak cari rezeki? Ada sama lah macam kita ni. Bukan kita lah, Khalid. Ya. Bila nak hantar anak pi hafal Quran, risau, bimbang. Allah, Zaimah, kerana takut nanti hafal Quran nanti dia ni nak buat apa? Nah, tuan-tuan, masya-Allah. Nah, kalaulah dia hafal Quran sungguh-sungguh, ingat Al-Quran sungguh-sungguh, kemudian jangan hafal saja. Kalau boleh belajar seni suara, belajar sama, supaya kita baca Al-Quran tu indah orang dengar. Kemudian tambah lagi, orang yang hafal Quran ni belajar lagi ilmu fiqahnya, belajar ilmu tauhidnya, belajar ilmu tasawufnya. Tuan-tuan, insya-Allah dia akan menjadi seorang hafizul Quran yang sangat berkualiti. Tuan-tuan, insya-Allah, insya-Allah. Kalau hafiz Quran macam ni, campak kat mana pun, insya-Allah orang akan guna dia, orang akan cari dia. Pasal apa? Dia seorang yang bukan hanya sahaja hafal Al-Quran, tetapi juga satu orang yang faqih lagi alim. Dan Imam Abu Hanifah berhadapan dengan orang yang macam ni. Nah, akhirnya si anak ni bila mak dia dah meninggal dunia, tuan-tuan, mak dah tak ada dah. Akhirnya dia pi kepada Imam Abu Hanifah, lalu dia pun belajar dengan Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, masa dia belajar dengan Imam Abu Hanifah, lama dia belajar, akhirnya Imam Abu Hanifah pula wafat. Maka tuan-tuan, dia telah menjadi seorang pemuka yang sangat besar di dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, satu hari dia ni kerana dia alim sangat-sangat, dia faqih, akhirnya dia dipanggil ke istana. Bila dia dipanggil ke istana, raja telah menghidangkan kepada dia kuih yang diperbuat daripada faluzah. Tuan-tuan, yang dia dapat makan ni, Imam Abu Hanifah sebut bila? Tuan-tuan, masa dia kecil lagi, masa dia halus lagi. Tuan-tuan, daripada mana Imam Abu Hanifah tahu ni? Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, ittaqu firasyatal mu'min li'annahum yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan orang-orang yang beriman, kerana mereka melihat dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, orang yang hati dia tu bercahaya, an-naziruna binurillah, mereka melihat itu adalah dengan cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok alam ni sampai ke situ. Sampai kita kata apa? Tak ada Tuhan lagi dah melainkan Allah taala. Tuan-tuan, apa dia maksud tidak ada Tuhan melain daripada Allah taala? Tuan-tuan, maksud tidak ada Tuhan ni maknanya kita tidak sembah siapa-siapa melainkan Allah. Tuan-tuan, maksud tidak ada Tuhan ni kita tidak jadi pengikut siapa-siapa. Tuan-tuan, kita tak bertuhankan pada siapa-siapa pun juga.
melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tu makna bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi Allah Taala tegur pada manusia. Allah tegur manusia. Allah Taala kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Tidakkah kamu melihat ramainya manusia yang dia bertuhankan kepada hawa nafsu dia? Macam mana dia bertuhankan pada hawa nafsu ni? Macam mana? Masa orang azan misalnya, Tok Bilal ini dia, Masya Allah, dia panggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan hayya 'alas salah, kita tahu tak makna apa? Kita tahu. Hayya 'alas salah maknanya marilah sembahyang. Dan itu makna hayya 'alas salah. Kemudian hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Tuan-tuan, kita tahu tak apa maksud menuju kejayaan ni? Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, makna marilah menuju kejayaan ni maksudnya apa? Marilah kamu menuju kepada syurga, wa khuludun fiha, dan kekallah kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang menyambut seruan azan, bila mana orang azan dia naik ke masjid, maka dia telah pun masuk dalam syurga, wa khuludun fiha, dan dia dikekalkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga dia. Tuan-tuan, tapi berapa ramai bila dipanggil mailah sembahyang, mailah menuju kejayaan, tuan-tuan, tak ada respon apa-apa pun. Tuan-tuan, malah kita mendahulukan kerja-kerja dunia kita. Tuan-tuan, yang tak boleh tinggal tak apalah, mungkin yang tu mustahak, tak apa, dia ada keringanan. Tuan-tuan, tapi berapa ramai yang boleh je dia tinggal untuk dia melaksanakan sembahyang tepat pada waktu dia. Tuan-tuan, tapi berapa ramai yang bila lepas daripada azan ni dia langsung mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, tapi dia mendahulukan dunia dia. Maka Allah Ta'ala kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu tengok berapa ramai manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Tuan-tuan, padahal Allah Subhanahu wa taala ajak pada kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizul Hakim. Dialah yang maha perkasa dan dialah yang maha bijaksana. Tuan-tuan, jadi kita dah habis dah tajuk berkenaan dengan melihat kepada apa yang dijadikan oleh Allah. Jadi sebagai kesimpulan dia, kita tengoklah kepada semua yang ada di muka bumi maupun di langit tu. Tuan-tuan, jangan dengan pandangan biasa, tetapi kita memikirkan bagaimana ianya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia hikmah yang terkandung di dalam setiap yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tawajuh macam tu, maka menambahkan lagi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk sikit pada fasal yang baru sikit ya. Nak berhabis masa, ada lagi 3 minit lebih kurang. Faslun, dia kata, maka ini adalah suatu fasal pula. Yang ni fasal baru. Dia kata, wa yang bagi lil muridi, dia kata, dan hendaklah bagi mana-mana murid, dia kata. Tuan-tuan, murid ni siapa dia? Kita dah terang banyak kali. Murid
adalah orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah bagi seseorang murid itu alla yazala ala taharatin, hendaklah dia senantiasa dengan taharah. Dan apa dia taharah? Hendaklah dia selalu bersuci. Dan dia kena bersuci daripada hadas besar dan juga daripada hadas kecil. Dan Masya Allah, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, dan dalam kitab fiqh ni, mula-mula sekali ulama dia akan letakkan bab ni, babut taharah, bab berkenaan dengan bersuci. Dan bersuci dekat sini ada dua makna. Pertama, dia suci daripada hadas besar dan juga daripada hadas kecil. Itu yang pertama. Dan yang keduanya apa? Hendaklah dia senantiasa bersuci pada batin dia. Dan maknanya apa? Dia senantiasa dalam keadaan mensucikan hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah bagi murid itu dia senantiasa berada dalam keadaan suci. Dia kata, wa kullama ahdatha, dan setiap kali dia berhadas, tawadda'a, hendaklah dia memperbaharui wuduk dia. Tuan-tuan, Masya Allah, wuduk ni dia daripada perkataan wadda'ah. Tuan-tuan, apa dia makna wadda'ah? Maknanya cahaya. Tuan-tuan, orang yang berwuduk ni, anggota tubuh badan dia satu akan keluar segala dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana dia ambil ayat sembahyang, air yang menitis tu, tuan-tuan, dia mengeluarkan segala dosa-dosa kepada Allah. Ni berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok dalam kitab Jauharul Mauhub, bab berkenaan dengan kelebihan orang yang berwuduk. Tuan-tuan, bila mana dia berwuduk, pertama, dosa dia jatuh. Tuan-tuan, dosa apa ni? Dosa kecil jatuh berguguran. Maknanya habis semua dosa-dosa kecil dia, selama mana air tu dia menitis daripada anggota wuduk seseorang. Pertama. Yang kedua, orang yang berwuduk, maka anggota tubuh badan dia akan bercahaya. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita ambil wuduk, kalau saya boleh terang sikit, tuan-tuan, ambil wuduk ni dia ada beberapa anggota. Kita ambil wuduk, kita ambil wuduk daripada muka, kemudian kita basuh tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tuan-tuan, ni anggota-anggota yang wajib untuk kita basuh. Tuan-tuan, tapi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kita sangat digalakkan bila mana kita berwuduk, lakukanlah ghurran dan muhajjilin. Tuan-tuan, apa dia ghurran dan juga muhajjilin? Kita membasuh lebih daripada had yang sepatutnya. Pada mana? Pada tangan, pada kepala dan juga kepada kaki. Tuan-tuan, yang ni namanya ghurran muhajjilin. Jadi, sekejap lagi kalau tuan-tuan wuduk, masa basuh tangan, tuan-tuan basuh tangan sampai ke mana? Siku sepatutnya. Tuan-tuan, lebihkan sedikit daripada siku. Tuan-tuan, tu nama dia ghurran. Tu nama dia ghurran. Kemudian masa basuh kepala, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i memadai hanya dengan 3 helai rambut. Jadi kita basahkan tangan macam tu, tepek macam ni, memadai, boleh. Tuan-tuan, tapi adalah lebih baik sebagaimana yang diajak oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala
daripada kitab Ihya-nya, tuan-tuan, kita basahkan tangan macam tu, kemudian kita rauk semua kepala kita ni, membawa ke belakang, daripada belakang patah balik semula ke depan, baru satu basuhan. Tuan-tuan, tu sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, kita buat macam tu sebanyak 3 kali. Yang tu namanya ghurran. Kemudian nanti bila kita basuh kaki, tuan-tuan, basuh kaki ni sampai mana? Ilal ka'bain. Ianya sampai kepada 2 buku lali. Tuan-tuan, kita basuhlah atas sikit daripada atasnya buku lali. Tuan-tuan, yang tu namanya adalah muhajjilin. Kata Nabi SAW, nanti pada hari mahsyar, Nabi SAW akan mengenali umat dia melalui daripada wuduk seseorang, kata Nabi SAW. Dan tuan, jadi yang mana kita lebih-lebihkan tu, ulama hadis dia kata apa? Kamu bayang seekor kuda yang warna hitam, tetapi kaki dia semuanya berwarna putih. Tuan-tuan, seolah-olah macam pakai stokin tu. Tuan-tuan, macam tu lah anggota yang kita lebihkan tadi itu bercahaya nanti pada hari mahsyar. Maka taulah Nabi SAW bahawa dia adalah salah seorang daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama ahdasa, setiap kali dia berhadas, tawaddaa, dia berwuduk, wa shalla rak'atain, dan hendaklah dia sembahyang 2 rakaat, iaitu sembahyang wuduk. Yang ni kita akan terang pada pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.